Terbongkar banglo milik MB Kedah, akhirnya Sanusi buka mulut. Wan Eng racun pengundi Cina, Perikatan Nasional buat laporan polis. Gempa, rumah dan kereta Anwar sebenarnya bukan milik Anwar. Bakal disaman Kit Siang, ini jawapan mengejutkan Anwar Musa. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa pemfitnah sedang bekerja keras menjelang pilihan raya negeri untuk mempengaruhi orang ramai bahawa dia kini hidup kaya raya hingga mampu membina rumah banglo di SIG seperti yang ditularkan menerusi media sosial. Menerusi satu kenyataan yang disiarkan di portal Harakah Daily, Menteri Besar Kedah itu berkata banglo berkenaan adalah milik abangnya yang bekerja sebagai penyelam dasar laut. Mengapa jadikan dia mangsa seolah-olah rumah itu dibina dengan duit haram sedangkan dia telah lama bekerja keras mencari rezeki hasil titik peluhnya sendiri? Apa salah dia kepada kalian hingga tidak berkira-kira langsung menyebar fitnah sedangkan kalian tidak kenal pun siapa pemilik rumah itu? Adakah salah juga dia ada pertalian darah dengan saya, dilahirkan sebagai abang saya? Adakah kerana dia abang saya, dia tidak boleh bina rumah besar walaupun dia ada duit dan mampu untuk bina rumah seperti itu? Soalnya, Adun Jenderi itu berkata, rata-rata penduduk SIG tahu rumah itu rumah abangnya dan bukan rumahnya. Mudah sungguh kalian buat dosa-dosa berat pula. Sedangkan antara kalian ada yang tidak pernah lalu, malah tidak tahu pun rumah itu di mana. Orang SIG rata-ratanya tahu rumah itu rumah Budin, bukan Sanusi, katanya. Hari ini tular di media sosial yang memaparkan foto sebuah banglo di SIG lengkap dengan imej Google Map yang cuba digambarkan sebagai banglo mewah milik Muhammad Sanusi bernilai 7.8 juta ringgit menggunakan nama abangnya. Mengulas lanjut, Menteri Besar itu berkata, sebagai adik, dia tahu abangnya sudah lama bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya dan menegaskan tiada satu sen wang miliknya digunakan untuk membina rumah itu. Katanya selama ini abangnya terpaksa meninggalkan isteri dan anak-anak sehingga ada kalanya selama 3 atau 4 bulan sebelum dapat kembali bertemu keluarga. Bukan sekali dua tetapi banyak kali ketika isterinya bertarung nyawa melahirkan anak, si suami pula sedang bertarung dengan Yu dan Jerung di dasar laut. Mereka suami isteri termasuklah anak telah banyak berkorban selama ini amat menyedihkan tatkala sampai masa untuk mereka mengecap sedikit kegembiraan dapat masuk rumah yang baru siap. Ada pula orang yang dengki dan sakit hati hingga tergamak menjajah fitnah. Kononnya rumah itu bukan milik mereka. Apakah salah mereka kepada kalian, pemfitnah? Soalnya, dia berkata sebagai seorang adik, dia tahu abangnya bukan sahaja seorang yang cekal, tetapi sudah lama bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Dia seorang yang berhati cekal, kuat kerja, berdisiplin dan mempunyai kesanggupan yang sangat tinggi untuk meningkatkan taraf hidup. Dia juga bijak menguruskan wang dan membeli harta. Saya sendiri kagum dengan pengorbanan dan kesanggupannya. Abang saya menguruskan hidup dengan disiplin dan kualiti yang tinggi, jauh meninggalkan macam-macam politik yang hati mereka sentiasa diselubungi dendam, marah dan benci. Mereka dengan mudah menyebar fitnah untuk mendapat sedikit habuan atau memuaskan dendam kesumat yang lama terpendam. Mereka seperti lalat penghurung tahi yang kotor lagi jijik. Bersiap sedialah kalian semua untuk menjawab di dunia dan akhirat atas dosa yang telah disebarkan, katanya. Perikatan Nasional hari ini membuat laporan polis terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng. Ekoran dakwaan dia berduduh gabungan itu akan merobohkan tokong Buddha di Pulau Pinang jika menang dalam PRN kali ini. Antara yang hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi adalah Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Dia mendakwa Lim mengambil kesempatan atas sentimen kaum dan meracuni minda pengundi Cina menjelang PRN. Apa yang dikatakan Lim dalam bahasa Mandarin agak berunsur menghasut. Lim meracuni fikiran pengundi Cina dan menakut-nakutkan mereka dengan apa yang dikatakan sebagai gelombang hijau, istilah yang kita telah tolak dengan jelas. Katanya ketika sidang media di luar IPD Dang Wangi. Katanya tindakan tegas perlu diambil terhadap mana-mana pihak, sama ada ahli politik maupun orang awam yang membangkitkan sentimen agama secara ekstrim. Orang Islam dilarang memusnahkan mana-mana rumah ibadat walaupun ketika perang. Jadi jika ada pemimpin politik yang mahu memusnahkan rumah ibadat, kami tak akan ragu-ragu untuk ambil tindakan terhadap mereka, katanya lagi. Pada Jumaat lalu, Lim membuat ucapan dalam acara sempena jelajah Raja Naga Putih Tian Fugong di Jelutong, Pulau Pinang. Laporan Malaysia Now yang menterjemahkan laporan China Press memetiknya sebagai berkata, gelombang hijau akan menyebabkan tokong dirobohkan. Namun penyembahan terhadap Tuhan dan Buddha akan terus dilindungi jika kerajaan semasa Pulau Pinang dikekalkan selepas PRN. Lim kemudian menafikan laporan itu dan berkata, ucapannya merujuk kepada kes sebuah kuil Hindu berusia lebih 70 tahun di Kedah yang dirobohkan pada Julai 2020.
China Press turut mengeluarkan penjelasan dan transkrip yang mencerminkan penafian Lim. Namun, Wan Ahmad Faisal bagaimanapun berkata, Perikatan Nasional telah membuat semakan sendiri dan berpandangan kenyataan Lim tetap berunsur provokasi. Jika Lim berasa kenyataannya disalah tafsir Malaysia Now atau China Press, dia boleh ambil tindakan undang-undang terhadap mereka, katanya. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shahrin menggesa SPRM menyiasat Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung pemilikan kediaman peribadinya di Kajang Selangor. Bercakap kepada pemberita di Putrajaya, Badrul yang lebih dikenali sebagai Cik Gubat mendakwa rumah di Sungai Long yang didiami Anwar adalah milik tauke Cina yang penuh misteri. Cik Gubat berkongsi dokumen yang didakwanya ditandatangani oleh Setiausaha Sulit kepada Anwar yang mengesahkan banglo itu dimiliki oleh individu yang dikatakan ahli perniagaan. Dalam sidang media yang diadakan selepas membuat laporan di Ibu Pejabat SPRM, Badrul turut membangkitkan isu Anwar menggunakan beberapa kereta mewah yang didakwa bukan milik pengerusi Pakatan Harapan itu. Ini termasuk kereta Jaguar yang didakwa dimiliki oleh Yayasan Aman Berhad yang Anwar adalah pengasas dan penasihatnya, dan sebuah BMW yang didakwa dimiliki oleh ahli perniagaan lain dari Selangor. Sudah menjadi kebiasaan bagi Anwar untuk bergerak dengan kereta mewah walaupun sebelum menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun tiada rekod mana-mana kereta dalam senarai asetnya yang diisytiharkan, katanya. Menurut Badrul, Anwar sepatutnya berhenti bercakap mengenai ketelusan jika pada masa sama menggunakan premis dan kereta yang bukan miliknya. Jadi persoalannya, jangan sembang soal ketelusanlah Anwar. Kau duduk pun rumah tauke Cina yang penuh misteri, dakwa Badrul. Selain itu, pengerusi Muafakat Nasional Negeri Sembilan itu juga mempertikaikan sebidang tanah di Port Dickson yang dibeli Anwar pada harga RM1 juta pada tahun lepas. Bekas Ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa menegaskan dia sama sekali tidak gentar dengan saman yang dikemukakan veteran DAP Lim Kit Siang berhubung dakwaan yang mengaitkannya dengan tragedi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Malah bekas pemimpin UMNO yang kini bersama PAS itu berkata dia juga akan mengambil tindakan saman terhadap Lim kerana tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Hari ini saya dapat surat saman daripada Lim Kit Siang. Saya sampai dijempol orang rumah telefon beritahu Lim Kit Siang saman kerana ucapan saya dibacok. Saya kata tak ada masalah. Saya dah lama sebenarnya tunggu Lim Kit Siang saman supaya bertemu buku dengan ruas. Dia jangan fikir dia boleh buli Anwar Musa. Saya berpegang kepada apa yang saya kata. Dia saman saya. Lusa saya akan arahkan pula peguam saman dia, katanya di Seremban, Negeri Sembilan. Terdahulu Malaysia kini melaporkan pasukan peguam Lim telah menyampaikan surat tuntutan LOD kepada Anwar berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan rusuhan kaum yang membawa maut pada 13 Mei 1969. Anwar pada malam Rabu lalu dibacok Kelantan mendakwa DAP mempunyai kepentingan dalam rusuhan itu dan menuduh Lim mengapi-apikan isu Bumiputra dan bukan Bumiputra di Kota Kinabalu ketika rusuhan berlaku di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dalam membuat dakwaan itu, Anwar memetik buku yang menurutnya memuatkan ucapan Lim. Bagaimanapun Lim berkata, buku itu tidak wujud. Sebaliknya, menurut pemimpin DAP itu, ia hanya adalah hayalan Anwar, sedangkan hakikatnya, dia langsung tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei 1969 kerana pada pagi 13 Mei, dia telah ke Kota Kinabalu untuk membantu calon bebas dalam hari mengundi di Sabah dan Sarawak yang dijadualkan kemudian. Sementara itu, Anwar mendakwa Lim juga mencemarkan kewibawaannya sebagai orang politik melalui tulisan di Facebook dan dia akan mengarahkan peguam untuk membawa perkara itu ke mahkamah. Sebab dalam Facebook dia kata, Anwar Musa sejak masuk PAS, perkara pertama dilakukan adalah tiru Haji Hadi kerana membuat tuduhan-tuduhan dia dan tidak berasas. Itu juga cuba mencemarkan kewibawaan saya sebagai orang politik. Maka saya akan mendakwa Lim Kit Siang kerana membuat tuduhan terhadap saya. Saya harap dia mempertahankan diri. Yang didakwa saya tak ada masalah. Malam ini pun saya boleh ulas sekali lagi supaya peguamnya boleh ambil ucapan dibacok, ambil lagi ucapan dijempol, gabung kedua-dua bawa ke mahkamah, katanya. Tambah bekas Menteri UMNO itu, sebagai orang perjuangan, mereka tidak mudah boleh diugut atau diapa-apakan selagi berkata benar. Saya menentang Zaid Hamidi kerana berpegang pada kebenaran. Saya tolak DAP kerana saya pegang pada kebenaran. Saya bukan bercakap di belakang. Tiap-tiap malam saya berpidato secara terbuka. Nak saman silakan, tiada masalah, tegas Anwar.